Cybersecurity siasat ketirisan data peribadi pengguna MySejahtera. Penambahan kota minyak masak bersubsidi sedang diteliti. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhajir Nasami, Berita Parlimen. Cybersecurity Malaysia diarah untuk menyiasat laporan berhubung ketirisan maklumat peribadi pengguna aplikasi MySejahtera. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, tindakan lanjut akan dilaksanakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia selepas mendapat laporan lengkap siasatan. Khusus berkait isu contohnya MySejahtera. Ini perkara yang sangat penting. Saya dah minta pihak Cybersecurity Malaysia untuk meneliti, untuk memahami siapa sebenarnya yang telah mengakses super admin bagi MySejahtera ini, kerana dipercayai jumlah data yang sangat banyak mungkin telah dibawa keluar. Jadi kita perlu Beliau berkata demikian ketika sesi menggulung perbahasan usul menjunjung kasih titah deraja bagi kementeriannya di Dewan Rakyat. Laporan Ketua Audit Negara 2021 Siri 2 mendedahkan terdapat 1.12 juta cubaan memecah masuk aplikasi MySejahtera dengan kira-kira 3 juta maklumat pengguna aplikasi itu dilapor diakses secara mencurigakan daripada akaun super admin. Dalam isu keselamatan data peribadi, Fahmi menegaskan tanggungjawab itu bukan hanya dipikul KKD, sebaliknya ia turut melibatkan kerjasama pelbagai agensi. Justru terdapat keperluan untuk meminda Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 pada waktu ini berikutan berlakunya banyak kes ketirisan data peribadi. Bagi menyelesaikan isu liputan telekomunikasi terutama di pusat bandar dan pinggir bandar, Fahmi berkata beliau telah mengarahkan SKMM menyelesaikan masalah itu menjelang Jun ini. SKMM juga akan membuka kaunter di bangunan Parlimen pada 6 dan 7 Mac ini. Ia bagi membolehkan wakil rakyat membawa aduan liputan telekomunikasi di kawasan masing-masing untuk diteliti Suruhanjaya itu. Harapan saya bila SKMM datang pada 6 dan 7 hari bulan Mac, saya minta semua ahli parlimen datang, kumpulkan semua masalah di kawasan masing-masing, kenal pasti lokasi masalah itu, apakah bentuk masalahnya dan siapakah PIC nombor telefon, serahkan kepada SKMM untuk insya-Allah mereka selesaikan dengan segera. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI telah menerima surat rayuan Linus Malaysia sedia berhad Linus untuk menggugurkan syarat lesen operasinya di Malaysia. Menteri berkenaan Chia Lim Kang berkata rayuan berkenaan dalam proses pertimbangan. Kerajaan tidak menutup Linus. Kerajaan cuma tidak membenarkan permohonan Linus untuk menggugurkan syarat-syarat yang telah ditetapkan pada tahun 2020, iaitu termasuk menjelang Julai ini Linus perlu menutup cracking and leaching plant di Gebeng, Pahang. Sebelum itu, Lembaga Pelesenan Tenaga Atom AELB menolak permohonan Linus untuk menggugurkan 4 syarat lesen berkaitan pengurusan residu Water Leach Purification WLP selepas Julai 2023. Aktiviti cracking dan leaching CNL di Linus Advanced Materials Plant LAMP dan pengimportan pekatan Lanthanic dari Australia. Keputusan itu bermakna Linus tidak lagi boleh menghasilkan sisa radioaktif tambahan selepas Julai 2023. Kementerian Pendidikan KPM sentiasa menilai situasi dan memperkenal langkah-langkah yang dapat mengurangkan beban tugas guru dari semasa ke semasa. Menterinya Fadhil Siddiq berkata KPM juga telah menubuhkan jawatankuasa pengambilan dan penempatan guru. Ia berperanan mengenal pasti perubahan yang berlaku dalam dasar, kurikulum, program dan enrolment murid yang memberi implikasi kepada keperluan guru.
KPM telah melaksanakan kajian tinjauan faktor-faktor persaraan awal guru dan kaitannya dengan pembangunan profesionalisme keguruan pada 2022. Dapatan kajian menunjukkan bahawa antara faktor menarik adalah kestabilan kewangan, keluarga, faedah persaraan dan kebajikan diri. Manakala faktor menolak adalah disebabkan pendigitilan pendidikan, kesihatan, jurang generasi dan perubahan pelaksanaan dasar. Melaksanakan urusan pengambilan guru secara berterusan dari semasa ke semasa tertakluk kepada kekosongan jawatan dan keperluan mata pelajaran option mata pelajaran. Yang ketiga, melaksanakan pertukaran guru sebanyak 4 kali setahun bagi memudahkan pergerakan guru untuk mengisi kekurangan guru di luar bandar dan menggunakan kluster mata pelajaran bagi meningkatkan proses penempatan dan pertukaran guru. Dalam perkembangan lain, beban guru turut dikurangkan dengan pelaksanaan 7 langkah. KPM akan mengeluarkan surat pengkeliling ikhtisas berkaitan pemalsuan sebarang bentuk pertandingan, sambutan atau majlis di sekolah yang tidak memberikan impak besar kepada pembelajaran murid sebelum sesi persekolahan 2023-2024 bermula. Kementerian Kesihatan akan berbincang dengan Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Dalam Negeri sama ada untuk mewajibkan pekerja asing untuk mengambil dos penggalak. Ia bagi memastikan rakyat negara ini terpelihara daripada jangkitan COVID-19. Polisi bagi Kementerian Kesihatan ialah kita menggalakkan pengambilan booster. Tapi jika ada cadangan seperti itu untuk mereka-mereka yang diambil dari luar, pekerja-pekerja luar, kita kena berbincang juga dengan mungkin dengan sumber manusia dan juga dengan KDN. Jika ini kita boleh laksanakan. Saya rasa itu boleh juga kita fikirkan option untuk memastikan bahawa kita rakyat kita lah terpelihara dan juga kita memastikan juga kelangsungan kehidupan tentang supaya COVID ini tidak terus kembali tidak kembali, walaupun kita tahu sekarang ini kita menuju ke arah endemik daripada pandemik. Dalam pada itu, 7 inisiatif telah dan sedang dilaksanakan bagi mengurangkan kesesakan di Jabatan Kecemasan. Inisiatif berkenaan termasuk mengadakan pengauditan dalaman dan meneliti semula keberkesanan inisiatif sedia ada bagi mencari penyelesaian terbaik. Melaksanakan inisiatif Lean Healthcare di mana inisiatif ini dapat mengurangkan aktiviti yang tiada nilai tambah serta meningkatkan kecekapan dan mengurangkan waktu menunggu untuk berjumpa doktor bermulalah daripada kaunter pendaftaran sehingga pesakit mengambil ubat di farmasi. Kita juga adalah melaksanakan short stay unit ataupun SSU yang mana inisiatif ini dilaksanakan dengan memfokuskan kepada pesakit yang stabil dan memerlukan rawatan kurang daripada 72 jam. Inisiatif ini dapat mengurangkan waktu menunggu bagi mendapatkan katil bagi pesakit kes-kes ringan yang memerlukan pemantauan jangka pendek di hospital. Jangan beri peluang kepada pihak luar mengancam kedaulatan negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman mengulas isu beberapa tuntutan pihak dikatakan waris sulu ke atas aset dan wilayah negara. Kita menyedari bahawa yang penting wujudnya satu publicity campaign. Sebab kita nak rakyat Malaysia mengetahui bahawa hak kita diancam oleh 8 mereka yang mengaku mereka adalah keturunan dan adik-beradik kepada Sultan Sulu yang mangkat. Ini isu kedaulatan. Kalau betul isu kedaulatan, kita berlawan dalam mahkamah tentang kedaulatan, bukan dalam mahkamah commercial arbitration. Jadi mengganggu gugat harta-harta aset negara ia kerana mereka nak menakutkan rakyat Malaysia dan juga aset. Tapi ingat yang paling penting di sini ialah mereka melihat kalau Malaysia tidak bersatu, kita ni bergolakkan politik, tidak adanya kerajaan yang stabil, mereka akan menyerang kita. Tambah Datuk Seri Azalina, dokumentari berkenaan tragedi di Lahad Datuk yang disiarkan sebuah saluran televisyen dari Singapura pada minggu lalu disertai pengakuan penuntut-penuntut tersebut yang merupakan rakyat warga negara Filipina, sekaligus membuktikan kewujudan percubaan mengancam kedaulatan Malaysia. Datuk Seri Azalina bakal memberi taklimat khas berkaitan perkembangan kes tersebut kepada semua ahli parlimen pada minggu hadapan sebelum ke Sabah untuk bertemu ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Sabah.
Isu Laut Cina Selatan adalah isu kompleks dan sensitif. Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Muhammad Al-Amin berkata, Malaysia kekal komited untuk menyelesaikan isu tersebut secara konstruktif dan menggunakan forum dan saluran diplomatik yang sesuai. Malaysia dan negara-negara ASEAN serta China kini sedang merundingkan kod tata laku di Laut Cina Selatan bagi mengelakkan konflik. Jelas beliau, ia dibuat tanpa prejudis terhadap tuntutan wilayah dan maritim negara masing-masing. Sebagai langkah untuk memastikan keamanan, kestabilan dan mengelakkan ketegangan di Laut Cina Selatan, negara-negara ASEAN dan China juga telah memeterai deklarasi tata laku pihak-pihak berkepentingan di Laut Cina Selatan atau dengan izin Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea DOC pada 4 November 2002. Selaras dengan persetujuan di bawah DOC tersebut, negara-negara ASEAN telah memastikan negara-negara ASEAN telah mengambil pendekatan dengan izin self-restraint dan memastikan tindakan-tindakan yang diambil dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan di Laut Cina Selatan tidak meningkatkan ketegangan di perairan tersebut. Sementara itu, Malaysia amat tegas dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan perairan negara. Rondaan dan pengawasan dibuat secara berterusan agar tiada sebarang pencerobohan perairan negara oleh pihak luar. Menyentuh isu Pulau Batu Putih atau terma rasminya Batu Putih, Datuk Muhammad memaklumkan pada masa ini Malaysia dan Singapura sedang dalam proses rundingan pembatasan sempadan maritim. Ia selepas Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ pada 28 Mei 2008 memutuskan kedaulatan Batu Putih berpihak kepada Singapura manakala Batu Tengah kepada Malaysia. Berikutan keputusan tersebut, kerajaan Malaysia dan Singapura telah membentuk mekanisme khusus untuk melaksanakan penghakiman ICJ berhubung kes tersebut serta untuk menangani isu-isu lain yang berkaitan menerusi Malaysia-Singapore Joint Technical Committee on the implementation of the International Court of Justice judgment on Pedra Branca, Middle Rocks and South Ledge MSJTC. Malaysia juga telah menzahirkan pendirian dan bantahan secara lisan dan bertulis berhubung penambakan perairan sekitar Batu Putih oleh Singapura. Malaysia menegaskan pendirian Singapura tidak berhak dan tidak wajar meneruskan perancangan kerja-kerja pembangunan dan aktiviti penambakan sehingga kedua-dua negara memuktamadkan sempadan maritim di perairan tersebut. Baik, Malaysia tetap dengan pendirian bahawa peraturan produk bebas penerbangan hutan kesatuan Eropah EUDR adalah satu bentuk kawalan bukan tarif terhadap produk agri-komoditi negara. Justru tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, bantahan akan terus dibuat bersama pihak-pihak berkaitan melalui pelbagai platform yang bersesuaian. Skop pelaksanaan EUDR merangkumi komoditi utama Malaysia seperti sawit dan produk getah, koko dan produk berasaskan kayu. Kementerian menyedari impak EUDR terhadap sektor agri-komoditi Malaysia. Oleh demikian, dari awal lagi pihak kementerian dan agensi berkaitan termasuk beberapa kementerian lain telah mengambil tindakan awalan seperti berikut. Pertamanya, mengemukakan surat bantahan rasmi yang terdiri daripada 13 negara pengeluar komoditi termasuk Brazil, Ghana dan Indonesia. Kedua, mengadakan beberapa pertemuan dengan pihak EU di peringkat pegawai untuk mendapatkan penjelasan berhubung pelaksanaan EUDR. Ketiga, membawa isu EUDR di peringkat ASEAN. Dan keempat, mengadakan mesyuarat dua hala dengan Indonesia pada 9 Februari 2023. Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Perlandangan dan Komoditi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kalabakan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi. Berhubung isu yang sama, Datuk Seri Fadilah memaklumkan Malaysia akan menggunakan ASEAN sebagai platform untuk membantah pelaksanaan EUDR terhadap komoditi. Di mana kita dah bangunkan standard di peringkat Malaysia.
dan kita nak membawa perjuangan kita bersama dengan ASEAN. Sebab itu kita juga dah menjemput Thailand untuk menjadi ahli pada negara pengeluar, dan kemudian diharapkan ASEAN Standard ini akan dapat dibangunkan. Dengan suara yang lebih besar, saya kira kita akan dapat memperjuangkan secara bersama dari segi untuk memahamkan European Union ini bahawa kita mengambil langkah bersama-sama untuk memelihara alam sekitar kita. Dan apa saja tindakan yang mereka ambil akan sudah pasti memberi kesan kepada pekebun-pekebun kecil khususnya. Tambah beliau lagi, penjelasan perlu disampaikan kepada pihak EU kesan negatif akibat peraturan tersebut kepada pekebun kecil. Kaedah bersesuaian akan dicadangkan bagi pengecualian pengenaan syarat tertentu kepada pekebun kecil dalam rantaian nilai. Penambahan kota minyak masak bersubsidi sedang diteliti agar dapat memenuhi permintaan dalam masa yang singkat. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, langkah berkenaan juga mengambil kira kesediaan kerajaan kerana ia melibatkan implikasi kewangan yang besar. Kita terpaksa melakukan peranan timbang tara. Dan cadangan yang berhormat untuk kota itu ditambah adalah relevan, tetapi KPDN tidak boleh work in silos. Ia telah dibincangkan dalam NACOL, National Action Committee on Cost of Living. Di dalamnya ada 11 kementerian, dan apapun pandangan KPDN dibincangkan dan akhirnya akan diputuskan juga oleh Kabinet dan pihak kerajaan. Tambah beliau lagi, pada tahun ini kota minyak masak sebanyak 60,000 tan metrik setiap bulan dilihat tidak lagi dapat menampung permintaan di pasaran. KPDN mengakui bahawa terdapat permintaan yang amat tinggi ke atas minyak masak paket bersubsidi ekoran kenaikan harga minyak masak kemasan botol. Permintaan tersebut bukan sahaja daripada pengguna isi rumah, malah peniaga-peniaga kecil dan industri mikro sebagai langkah untuk mengekalkan harga jualan makanan. Datuk Seri Salahuddin menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Rasah Cha Kin Chin. Baik, ini pula isu membawa masuk pakar perumahan luar negara iaitu Lembaga Perumahan dan Pembangunan HDP Singapura. Menteri Pembangunan dan Kerajaan Tempatan Ngah Koming berkata, sesi perkongsian berkaitan sektor perumahan dengan pihak luar adalah bagi memastikan penyediaan polisi dan tindakan lebih komprehensif serta praktikal untuk keperluan perumahan negara. Pihaknya sentiasa bersifat terbuka mengadakan sesi perkongsian bukan sahaja dengan HDB, malah bercadang menimba ilmu dengan Turkiye melibatkan aspek pembangunan tanah wakaf. Inilah model yang kita akan belajar, termasuk ciri-ciri yang baik daripada Singapura. Dia ada ciri-ciri komersial supaya perumahan awam kita yang dibina. Yang penting adalah perkataannya, berdaya huni, livability, connectivity dan juga sustainability. Ini adalah antara ciri-ciri yang wajar kita belajar bersama demi kesejahteraan rakyat dan negara. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Balik Pulau, Datuk Muhammad Bakhtiar Wan Cik. Kerajaan tidak menjalankan tapisan atau pengklasifikasian kandungan bagi membenar atau tidak membenarkan sebarang bentuk aplikasi atau platform untuk digunakan pengguna internet. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, pada masa ini juga tidak mengenakan apa-apa lesen kepada mana-mana penyedia platform media sosial seperti WhatsApp, WeChat dan MiChat. Walau bagaimanapun, bagi aplikasi yang secara jelas melanggar peruntukan undang-undang yang seperti membuat penipuan, penyamaran dan sebagainya, tindakan sewajarnya boleh diambil termasuk dengan menyekat aplikasi berkenaan daripada diguna oleh pengguna di Malaysia. Tambah beliau, tindakan-tindakan penguatkuasaan yang dijalankan oleh pihak kerajaan adalah berasaskan aduan daripada masyarakat awam serta pihak yang terkesan berlandaskan lunas perundangan sedia ada. Sekiranya terdapat pihak atau individu melakukan sebarang muat naik kandungan yang melanggar undang-undang sedia ada, tindakan penguatkuasaan boleh diambil kepada mereka, bukannya platform atau aplikasi yang menjadi perkongsian kandungan atau maklumat.
Dalam perkembangan lain, terdapat keperluan bagi kerajaan negeri dan agensi kerajaan untuk memperuntukkan sejumlah belanjawan bagi meningkatkan aspek keselamatan cyber di agensi masing-masing. Perkara berkenaan perlu diberi penekanan sebagai usaha memastikan data yang disimpan akan terus terpelihara sekaligus mengelakkan kebocoran data. Berhubung isu godam yang berlaku dalam kejadian laman Sesawang Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Fahmi menjelaskan Cyber Security Malaysia CSM telah mengambil tindakan segera sehari selepas kejadian, namun tindakan lanjut dilakukan bagi mengenal pasti dan menganalisa isu berkenaan. Bagi mengetahui punca sebenar ketirisan data ini, perlu ada maklumat log yang saya sebutkan tadi serta maklumat teknikal yang boleh diekstrak dari sistem terbabit bagi menganalisa punca kejadian insiden tersebut. Format data yang tiris seperti yang disebarkan atau dijual oleh penjenayah cyber di dark web juga perlu dianalisa sekiranya terdapat persamaan antara format data yang dimiliki oleh penjenayah dengan format asal data dalam sistem terbabit. Saya difahamkan juga pihak kerajaan negeri telah mengarahkan Digital Penang untuk melakukan satu penilaian kerentanan ataupun vulnerability assessment terhadap semua infrastruktur internet ataupun laman-laman web, server-server yang dimiliki oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Beliau menjawab soalan ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng. Sebelum ini, kebocoran data melibatkan Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah dikesan pada 18 Januari lalu melibatkan 280 MB kandungan data mengandungi 630,000 baris rekod pengguna. Belum ada sebarang perancangan untuk mengkaji semula struktur cukai sedia ada untuk sektor automotif. Jelas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tunku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, setakat ini kerajaan telah menawarkan insentif cukai dalam bentuk pengecualian atau pengurangan duty excise atau cukai jualan. Duty excise misalnya berperanan penting dalam menggalakkan aktiviti nilai tambah terutama pemasangan tempatan CKD. Pada ketika ini, kita terpaksa mengakui yang tidak mempunyai perancangan untuk mengkaji semula struktur cukai sedia ada untuk sektor otomotif. Ya. Kerana sektor cukai sedia ada dan khususnya duty excise ini memainkan peranan dalam menggalakkan aktiviti nilai tambah terutamanya melalui aktiviti pemasangan tempatan dan pembangunan vendor. Jadi ini untuk encourage the local vendors. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan air hitam Datuk Seri Wee Ka Siong. Selain mekanisme penilaian insentif untuk pengurangan duty dan cukai kenderaan, produk automotif seperti kenderaan yang dipasang sepenuhnya, CBU dan CKD serta komponen-komponen yang diimport juga berpeluang menikmati duty import pada kadar lebih rendah atau sehingga 0% di bawah Perjanjian Perdagangan Barangan ASEAN. Kerajaan amat komited dalam membantu penyelarasan kelas kafah di negeri-negeri. Ini termasuklah bantuan kewangan bagi memastikan keperluan kelas itu mencukupi dan dapat memenuhi permintaan termasuk daripada sekolah agama rakyat atau milik swasta. Kerajaan ini amat komited untuk membantu negeri-negeri dalam melaksanakan program-program kafah ini dan insya-Allah termasuklah usaha-usaha yang dibuat untuk kita pastikan supaya negeri ini akan dapat diberikan bantuan termasuklah dalam bentuk kewangan dan sebagainya insya-Allah. Beliau menjawab soalan ahli Parlimen Shah Alam Azli Yusof. Ke arah memperkasa ekosistem perniagaan yang berdaya saing dan mengurangkan kos kendalian, 5 teras diperkenal Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM merangkumi usaha meringankan kos pendaftaran. Memudahkan proses pendaftaran melalui pendigitalan dan memperkenalkan perkhidmatan secara online dan meringankan kos pendaftaran untuk yang berpendapatan rendah. Contohnya, SSM memudah cara pendaftaran perniagaan melalui sistem pendaftaran perniagaan prihatin. Dengan pendaftaran perniagaan secara percuma,
iaitu pengecualian fee dan cetakan maklumat perniagaan terutamanya kepada golongan B40 dan pelajar institusi pengajian tinggi sepenuh masa. SSM juga telah meneruskan pelaksanaan skim 1 OKU 1 perniagaan yang menawarkan pendaftaran dan pembaharuan perniagaan percuma kepada golongan kurang upaya iaitu OKU. Kedua, Datuk Yang di-Pertua ialah memudahkan maklumat diperolehi berkaitan dengan carian hal syarikat melalui beberapa portal atas talian boleh dibeli maklumat tersebut seperti portal e-info, MyData dan Access. Ketiga, Datuk Yang di-Pertua mempertingkatkan tadbir urus melalui pelbagai pindaan undang-undang dan juga melatih pemegang taruh melalui Akademi Latihan SSM. Pemberian kelonggaran kompaun turut diberi terhadap syarikat yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Aspek penguatkuasaan turut ditambah baik menerusi pengenalan e-aduan dan aduan suri. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Betong, Dr. Richard Rapu. Rumah Keluarga Angkatan Tentera RKAT di Melaka menjalani proses selenggara secara pemulihan dan pencegahan. Namun menurut Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari, pihaknya akan terus memberikan fokus terhadap modul baharu penyelenggaraan bagi memberi keutamaan terhadap kebajikan anggotanya. Kebanyakan penyelenggaraan itu dilakukan secara pemulihan ataupun baik pulih itu dilakukan. Sedangkan penyelenggaraan secara preventif ini, iaitu pencegahan ini amat kurang dilaksanakan. Jadi sebab itu kita di Kementerian Pertahanan ini kita menyusun semula model-model penyelenggaraan ini supaya kita boleh memastikan rumah keluarga Angkatan Tentera ini dapat diselenggara dengan baik. Menurut Adli, setakat ini kos penyelenggaraan adalah berdasarkan usul peruntukan sementara yang diluluskan di Parlimen Disember tahun lalu sebanyak RM58.9 juta. Peruntukan bagi kos penyelenggaraan RKAT 2023 tertakluk kepada pengumuman esok. Bagi tahun ini, penyelenggaraan kuartus tentera di negeri Melaka telah melibatkan 489 buah kuartus. Baik, berita Parlimen berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.